Hai, Assalamualaikum. Grup kami akan membincangkan mengenai tajuk tanggungjawab majikan dalam mencarum KWSP pekerja. Sebelum tu, saya memperkenalkan nama saya Nur Fatin Najihah binti Jahari, nombor metrik 18PI01056. Apa yang dimaksudkan dengan KWSP? KWSP ni adalah singkatan bagi perkataan kumpulan wang simpanan pekerja. KWSP ni adalah sebuah institusi yang menyimpan wang persaraan kita semua. Maksudnya nanti macam ada beberapa persen daripada gaji basic kita akan disimpan dalam KWSP. Semua itu kami akan bincangkan secara lebih detail lagi dalam video ini. Seterusnya mestilah kita ingin mengetahui orang yang wajib mencarum dan orang yang tak wajib mencarum, kan? Jadi kita pergi kepada orang yang diwajibkan mencarum. Mengikut Akta KWSP, mana-mana orang yang merupakan seorang pekerja diwajib mencarum. Berikut adalah senarai pekerja yang diwajibkan mencarum. Boleh tengok dekat slide ini, iaitu pekerja tetap, pekerja kontrak, pekerja sambilan, pekerja sementara, pekerja dalam tempoh percubaan. Lepas tu yang kedua, mana-mana pengarah syarikat juga adalah pekerja sekiranya dibayar upah bagi perkhidmatan yang diberi kepada syarikat berkenaan. Dan yang ketiga, pekerja yang telah mengeluarkan duit simpanan di bawah pengeluaran hilang keupayaan yang telah pulih. Lepas tu dia kerja semula dengan syarikat lain ataupun perkhidmatan lain pun dia kena bayar, kena mencarum. Dan yang keempat, pekerja yang telah mengeluarkan simpanan di bawah pengeluaran umur 55 tahun dan dia tak capai lagi umur 75 tahun dan dia kerja dengan mana-mana perkhidmatan, dia kena carum juga walaupun dia telah keluar duit tu. Lepas tu yang kelima, pekerja yang telah diberi taraf pencen, orang yang dah selayaknya menjadi pencen kan. Dia bekerja dengan mana-mana syarikat selain daripada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri atau mana-mana pihak berkuasa berkanun atau bertempatan pun dia kena mencarum. Dan akhir sekali, pekerja yang telah mengeluarkan duit simpanan KWSP dia tu pengeluaran pekerja berpencen dan dia bekerja semula dengan selepas umur pencen dia tu, maksudnya dia dah pencen, lepas tu dia dah keluarkan duit simpanan pencen dia tu, lepas tu dia kerja semula dengan perkhidmatan lain pun dia kena carum. Kita pergi kepada orang yang tidak wajib mencarum pula. Mengikut jadual pertama Akta KWSP 1991, iaitu orang yang tak kena carum itu adalah orang asli nomad. Tapi melainkan kalaulah ketua pengarah jabatan orang asli itu mengesyorkan selainnya. Kedua, orang yang gaji domestik sebagaimana diiktiraf dalam Seksyen 3 Akta Pempasan Pekerja 1952. Ketiga, pekerja luar atau mengikut Seksyen 3 Akta Pempasan Pekerja 1952. Keempat, orang-orang yang ditahan di mana-mana penjara, hospital, mental pun tak kena carum. Dan yang kelima, anggota pentadbiran kerajaan. Yang keenam, orang-orang yang diambil bekerja seperti negara domestik luar negara. Dan yang terakhir, pekerja yang telah mencapai 75 tahun. Itu adalah berikut adalah golongan yang tak kena carum lah. Mengikut perundangan KWSP, caruman pekerja dan majikan perlu dibayar. Berapa pula kadar bayaran caruman KWSP tersebut? Gaji pekerja ni ditolak daripada gaji mereka dan dibayar kepada KWSP bersama caruman majikan. Walaupun kebiasaannya kadar caruman itu dikira mengikut peratusan gaji, tapi dia tertakluk juga kepada pembayaran KWSP. Tapi jumlah tu adalah anggaran dan jumlah caruman sebenar adalah mengikut jadual caruman KWSP. Perkara ini tertakluk kepada Akta KWSP itu sendirilah. Kadar caruman KWSP adalah berbeza mengikut kerakyatan Malaysia ataupun individu tersebut dan juga usia pekerja. Terbahagi kepada dua, iaitu golongan yang berusia 60 tahun ke bawah dan golongan yang berusia 60 tahun ke atas. Walau bagaimanapun, baru-baru ini Berbadanan daripada KWSP telah mengumumkan bahawa kadar caruman berkanun syir pekerja telah dikurangkan daripada 11% kepada 9% bermula pada tahun 2021. Kadar caruman terbaru ini terpakai kepada pekerja yang berusia 60 tahun ke bawah sahaja yang wajib mencarum. Bagi 60 tahun ke atas dikekal pada kadar yang sama. Walau dalam hal ini, ahli boleh memilih sama ada nak kekal ataupun nak dikurangkan kepada 9% tersebut. Jadi bagi yang nak kekal, dia perlu lengkapkan borang KWSP 2021. Kemudian dia kena muka-mukakan kepada majikan masing-masing dan perlu menyimpan penyertaan akaun mereka. Untuk kepentingan caruman KWSP, saya akan explain secara ringkas saja. Yang pertama, sebagai simpanan di hari tua. Ini sebabnya
pekerja swasta tak sama dengan pekerja kerajaan. Pekerja kerajaan sudah dijamin dengan wang pencen. Okey, yang kedua adalah faedah bantuan apabila tak mampu bekerja dalam kematian. Kalau seseorang pencarum KWSP diisytihar sebagai tak mampu untuk bekerja ataupun telah meninggal dunia, pencarum atau warisnya akan menerima bayaran wang ihsan daripada KWSP. Okey, dan yang terakhir, mempunyai dividen simpanan yang agak tinggi berbanding dengan simpanan biasa. Okey, kena faham kat sini, semua simpanan tu ada dividen, tapi yang membezakannya adalah tinggi atau rendah dividen tu. Okey, selalunya purata dividen KWSP adalah 5 hingga 6% berdasarkan tahun-tahun sebelum ini. Seterusnya kita pergi pada syarat pengeluaran wang KWSP, iaitu pengeluaran sebahagian dan pengeluaran penuh. Syarat pengeluaran sebahagian ada 9. Umur 50, mestilah berumur 50 sehingga 55 tahun. Tujuan pengeluaran tu untuk pendidikan, pembiayaan, yuran, penginapan dan tambang balik, beli rumah, bina rumah, mengurangkan atau menyelesaikan baki pinjaman, ansuran bulanan, pinjaman perumahan fleksibel, perumahan prima dan haji. Syarat pengeluaran wang KWSP bagi pengeluaran penuh. Okey, dia pengeluaran penuh ni dia ada 6 syarat pengeluaran. Pertama, umur 55 tahun. Yang kedua, umur 60 tahun. Yang ketiga, pekerja berpencen ataupun persaraan pilihan. Yang keempat, hilang keupayaan. Kelima, meninggalkan negara. Keenam, kematian. Okey, kita pergi pada salah satu. Umur 55 tahun ni yang mana ahli KWSP ni telah mencapai umur 55 tahun dan secara rasminya ahli tersebut memasuki umur persaraan. Okey, dan ahli tu mempunyai pilihan sama ada untuk mengeluarkan wang persaraan dia tu sama ada membuat pengeluaran penuh ataupun pengeluaran secara fleksibel. Okay, apabila mencapai umur 55 tahun, caruman yang diterima ke dalam akaun 1 dan akaun 2 dimasukkan ke dalam akaun 55. Boleh dikeluarkan ke semua ataupun sebahagian daripada simpanan akaun ini pada bila-bila masa sahaja. Okay. Sekiranya masih memilih untuk terus bertugas bekerja selepas umur 55 tahun, ahli ni caruman yang diterima selepas itu akan dikreditkan ke dalam akaun emas yang hanya boleh dikeluarkan apabila mencapai umur 60 tahun. Pula umur 60 tahun yang mana pengeluaran lanjutan daripada pengeluaran umur 55 tahun yang mana memenuhi keperluan ahli yang memilih dan melanjutkan persaraan ataupun sambung bekerja selepas 55 tahun. Pada umur 60 tahun, kesemua simpanan yang dikumpulkan ke dalam akaun 55 jika ada ataupun akaun emas akan digabungkan dan untuk pengeluaran. Boleh buat pengeluaran sekaligus ataupun sebahagian pada bila masa bagi membiayai persaraan ahli. Seterusnya yang ketiga, pekerja berpencen ataupun persaraan pilihan. Okey, pekerja sektor penjawat awam boleh membuat pengeluaran sekali sahaja sebelum umur 55 tahun setelah diberikan taraf bekerja berpencen. Okey, apa yang boleh dikeluarkan? Yang boleh dikeluarkan adalah baki simpanan KWSP selepas pengembalian share kerajaan. Hilang keupayaan yang mana pengeluaran hilang upaya akan dibenarkan untuk mengeluarkan kesemua simpanan KWSP jika keadaan keupayaan fizikal atau mental ada terjejas sehingga menghalang ahli tersebut untuk bekerja. Bagi ahli yang layak akan diberikan RM5,000 sebagai bantuan hilang upaya untuk meringankan beban ahli tersebut. Hilang keupayaan yang mana pengeluaran hilang upaya akan dibenarkan untuk mengeluarkan kesemua simpanan KWSP jika keadaan keupayaan fizikal atau mental ada terjejas sehingga menghalang ahli tersebut untuk bekerja. Bagi ahli yang layak akan diberikan RM5,000 sebagai bantuan hilang upaya untuk meringankan beban ahli tersebut. Yang kelima adalah meninggalkan negara. Ahli yang melepaskan ataupun menunjukkan taraf kewarganegaraan Malaysia untuk berhijrah ke negara luar ataupun expatriate, penduduk tetap PR, pekerja asing yang kembali ke negara asal boleh memilih untuk mengeluarkan kesemua simpanan KWSP.
Okey. Okey, kita tengok kepada isu majikan tidak mencarum. Okey, di mana terdapat dua situasi yang akan menimbulkan isu. Yang pertama iaitu bila gaji pekerja tu tak dipotong, lepas tu majikan dia pula tak bayar caruman bagi majikan dan pekerja. Dan yang kedua, situasi yang kedua iaitu gaji pekerja tu dipotong, tapi majikan tu pun dia tak bayar caruman bagi pihak majikan dan pekerja. Jadi salahlah di bawah Akta KWSP, mana-mana pekerja dan majikan adalah bertanggungan untuk membayar caruman bulanan bagi amount upah yang dikenakan dan dibayar pada kadar masing-masing dinyatakan di dalam jadual ketika Seksyen 43 Subseksyen 1 Akta KWSP. Jika gagal berbuat demikian, maksudnya dia tertakluk kepada penalti yang telah disenaraikan. Kita tengok kepada majikan yang memotong gaji pekerja tapi gagal bayar caruman boleh dihukum penjara tak lebih 6 tahun, denda tak lebih RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Dan yang kedua, sekiranya majikan tak mencarum untuk pekerja dan majikan boleh dihukum penjara tak lebih 3,000 tahun, denda tak lebih RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Perkara ini terkandung dalam Akta KWSP 1991. Jadi bila perkara ini berlaku kepada kita, apa yang perlu kita buat iaitu kita buat laporan polis, kemudian kita buat aduan ke KWSP, kita bawa laporan polis tersebut, slip gaji, surat pelantikan dan dokumen yang relevan. Okey, hak-hak pekerja, apa-apa hak pekerja dalam mengharungi isu tersebut akan dibentangkan oleh sahabat saya. Nama saya Rumaisha binti Abdullah Zuhdi, nama matrik 18 BI 01057. Seterusnya kita tengok kepada tanggungjawab majikan mencarum KWSP pekerja. Sebagai majikan, sebahagian daripada tanggungjawab majikan adalah untuk membayar bayaran caruman KWSP bagi pekerja di bawah kontrak perkhidmatan ataupun perantisan. Majikan perlu memastikan caruman bulanan mereka dipotong dengan betul daripada gaji bulanan dan dibayar kepada KWSP. Akses secara dalam talian iaitu online memudahkan lagi bayaran caruman KWSP. Tertakluk kepada peruntukan Seksyen 52, tiap-tiap pekerja dan majikan kepada seseorang yang merupakan seorang pekerja mengikut pengertian akta ini hendaklah bertanggungjawab membayar caruman bulanan berkenaan dengan amount upah bagi bulan itu pada kadar yang masing-masingnya dinyatakan dalam jadual ketiga Seksyen 43 Subseksyen 1 Akta KWSP 1991. Majikan adalah bertanggungjawab untuk mendaftar mana-mana pekerja yang belum berdaftar dengan KWSP sebelum caruman pertama dibuat. Majikan hendaklah membayar caruman dalam tempoh yang ditetapkan iaitu untuk sesuatu bulan upah pada atau sebelum 15 hari bulan berikutnya. Majikan hendaklah pada mulanya bertanggungan untuk membayar kedua-dua syar pekerja dan majikan kepada KWSP. Walau bagaimanapun, majikan boleh mendapatkan kembali caruman syar pekerja dengan memotong dari upah pekerja tersebut pada masa upah dibayar kepada pekerja itu. Pendaftaran KWSP ini boleh dibuat melalui cara-cara seperti berikut. Yang pertama, pendaftaran ahli menggunakan borang KWSP 3 di kaunter KWSP atau melalui email. Yang kedua, pendaftaran ahli melalui borang caruman bulanan iaitu borang A tanpa menggunakan borang KWSP 3. Yang ketiga, pendaftaran ahli KWSP melalui MyCard tanpa borang KWSP 3 juga di kaunter. Dan yang keempat, pendaftaran ahli melalui i-account majikan. Dan itu juga, majikan perlu menyimpan buku ataupun daftar upah dan rekod KWSP yang mengandungi butir-butir pekerja seperti yang disenaraikan untuk tempoh sekurang-kurangnya 6 tahun dari tarikh butiran terakhir direkodkan mengikut Seksyen 42 Akta KWSP 1991. Dan yang terakhir, majikan perlu menyediakan penyata upah pekerja mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Susna binti Muhammad Idrus, nama matrik 18 BI 01070. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan perbincangan kita ke subtopik yang seterusnya iaitu tentang hak pekerja dalam pencaruman KWSP. Seperti yang kawan-kawan semua dah dengar daripada awal perbincangan, kita telah menyebutkan tentang apa itu KWSP, siapa yang perlu mencarum, berapakah caruman. Jadi
topik hari ini adalah mengenai apakah hak yang boleh dituntut oleh pekerja, di mana dalam caruman KWSP ni akan ada isu-isu yang timbul. Jadi kita perlu tahu apa tindakan yang boleh dilakukan oleh pekerja untuk menyelesaikan isu tersebut. Caruman KWSP melibatkan pekerja di bawah kontrak perkhidmatan. Jadi dalam caruman KWSP ni akan ada isu di mana situasi-situasi berkaitan majikan yang tidak membayar caruman KWSP. Di sini saya nyatakan dua, iaitu majikan tidak tolak gaji pekerja dan tidak membayar caruman KWSP, dan yang kedua, majikan tolak gaji pekerja dan tidak membayar caruman KWSP. Sasah dah nombor 2 ni lagi teruk, betul tak? Sebab majikan menunjukkan sifat tidak amanah, mengambil hak pekerja padahal untuk caruman KWSP, tapi majikan telah menggunakan dan menyalurkan ke tempat yang lain. Berdasarkan situasi kedua tu, sebenarnya lebih banyaklah kita jumpa kes-kes tersebut di Google atau kita tengok daripada kes-kes. Saya datangkan ada satu situasi ni, saya jumpa dia kata ada pekerja ni dah bekerja dengan majikan tersebut 3 tahun dah, dan sepatutnya ada caruman KWSP tapi tak dibayar oleh majikan. Jadi kalau kira-kira, bayangkan gaji dia kalau ikutkan 2,500, dan pada ketika itu caruman adalah 11% dan oleh majikan 13%, so total 24%. Jadi dalam 24% daripada 2,500 tu akan dapat simpanan dalam 600. Kemudian sepanjang 3 tahun tu tak ada berlaku apa-apa pencaruman yang dilakukan oleh majikan, jadi tak dapat apa-apa. Padahal sebenarnya pekerja tu dah boleh dapat dah RM21,600. Banyak kan? Tu tak termasuk dividen. Jadi sebenarnya perkara benda ni ada, wujud masalah-masalah macam ni. Jadi kita kena tahu apa penyelesaian yang boleh dilakukan. Bila pekerja berdepan dengan kedua-dua situasi yang saya sebutkan tadi, pekerja boleh melakukan tindakan di mana bila pekerja dapat slip gaji, pekerja boleh tengok dalam slip gaji tersebut adakah caruman telah dilakukan. Sekiranya timbul keraguan dalam slip gaji tersebut, sekarang kan teknologi dah maju, dah boleh kita surfkan maklumat dalam Google. Dekat dalam website KWSP, pekerja boleh masukkan nombor IC dan pekerja boleh tengok berapa caruman yang telah dicarum. Sekiranya memang tak ada caruman daripada pekerja tersebut, maka apa tindakan yang boleh dilakukan oleh pekerja ialah, yang pertama, pekerja boleh berdepan dengan majikan mereka, di mana kat sini pekerja boleh berbincang dengan majikan tentang mengapa berlakunya isu tersebut, dan pekerja berhak meminta kepada majikan untuk membayar tunggakan tersebut. Kira reinstate baliklah berapa tunggakan yang tidak dibayar, kira dari bulan berapa tak dicarum dan sebagainya. Sekiranya majikan masih berdegil, pekerja boleh membuat aduan kepada pihak KWSP. Ada certain kes di mana pekerja ni dia membuat laporan ke balai polis. Tu pun boleh, dan melalui laporan polis tersebut pihak KWSP akan membuat siasatan. Okay. Kemudian ada timbul satu juga isu di mana adakah boleh diterima kalau majikan tiba cakap saya tak mampu nak bayar duit caruman ni, sebab tu saya tak bayar. Okay, adakah diterima alasan tersebut? Adakah pihak KWSP akan menerima? Jawapannya adalah tidak. Pihak KWSP akan membuat siasatan berdasarkan aduan daripada pekerja dan akan adanya penyelesaian daripada pihak KWSP. Laporan majikan yang tidak amanah. Pada tahun 2014, satu keratan akhbar Metro telah disiarkan pada 16 Disember 2014
Selasa pukul 9 pagi yang mana terdapat sebanyak 114 majikan didenda oleh mahkamah sebanyak RM232,100 Malaysia pada suku ketiga tahun ini kerana gagal membayar caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dalam tempoh yang ditetapkan. Sebanyak 227 saman sivil dan 645 kes jenayah difailkan terhadap pengarah syarikat dan majikan yang tidak mencarum bagi pekerja mereka. Pada 22 Jun 2020 jam 2.42 petang, terdapat laporan disiarkan oleh Adam Abu Bakar yang bertajuk Pekerja lapor polis selepas majikan tidak bayar gaji caruman KWSP per keso, yang mana terdapat 6 kekirangan sebuah syarikat pelancongan membuat laporan polis terhadap majikan mereka yang didakwa tidak melunaskan bayaran gaji sejak Mei lalu dan tidak membuat pencaruman pekerja sejak setahun lepas. Dalam laporan itu terdapat beberapa aduan seperti sejak 2019, majikan tidak membuat caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan juga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Pekerja juga telah diugut oleh majikan, yang mana majikan memaklumkan bahawa mereka akan membuat laporan polis terhadap mereka. Pekerja ni peliklah, kenapa mereka pula yang diugut sedangkan majikan tidak ada. So, ini di antara laporan yang menunjukkan bahawa masih ada lagi segelintir pihak majikan tidak menunaikan amanah mereka sebagai majikan untuk membuat caruman kepada pekerja mereka. Kita tengok kepada peruntukan-peruntukan yang berkaitan dengan tanggungjawab majikan untuk mencarum KWSP pekerja. Okay, kita tengok kepada Akta KWSP 1991, Seksyen 41, Klausul 1. Okey, berdasarkan seksyen ni, kita dapat tengok bahawa majikan hendaklah mendaftar KWSP dalam tempoh 7 hari dari tarikh majikan wajib mencarum, iaitu sebaik saja mengupah pekerja. Daripada subsection 2 ni, sebenarnya kita dapat tengok bahawa sebenarnya subsection ni adalah satu peringatan di mana majikan yang melanggar peruntukan pada subsection 1 adalah melakukan kesalahan, dan apabila disabitkan boleh dipenjara selama tempoh yang tak melebihi 3 tahun atau denda tak melebihi RM10,000 atau kedua-duanya. Okey, kita tengok pula pada seksyen 43, iaitu berkenaan dengan kadar caruman. Pada klausa 2 juga peringatan, iaitu mana-mana majikan yang gagal membayar caruman bagi pekerja dalam tempoh yang ditetapkan adalah melakukan kesalahan dan boleh didakwa jika disabitkan dan dihukum penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Seksyen 46 secara ringkas, iaitu seksyen ini menegaskan bahawa mana-mana syarikat atau rakan kongsi atau ahli jawatan kuasa persatuan adalah bertanggungan secara peribadi bersama dan berasingan dengan syarikat jika syarikat gagal membayar caruman seperti mana yang ditetapkan. Seksyen 47 Klausul 1, walau apa-apa pun kontrak yang berlawanan, majikan tidaklah berhak untuk memotong atau selainnya mendapatkan kembali daripada upah atau saraan pekerja caruman majikan daripada pekerja. Okey, subsection 2, jika majikan memotong atau cuba memotong daripada upah atau saraan mana-mana pekerja keseluruhan atau mana-mana bahagian daripada caruman majikan, dia melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dipenjarakan selama satu tempoh yang tidak melebihi 6 tahun atau didenda tidak melebihi RM20,000 atau kedua-duanya. Okey, kita tengok pada seksyen 48 kuasa 3 masih akta yang sama yang berbunyi mana-mana majikan yang memotong caruman pekerja daripada upah pekerja dan gagal membayar jumlah wang yang dipotong itu atau mana-mana bahagian daripada kumpulan wang melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dipenjarakan selama suatu tempoh yang tidak melebihi 6 tahun atau denda tidak melebihi RM2,000 atau kedua-duanya. Dan akhir sekali kita tengok kepada seksyen 39 secara ringkas, iaitu lembaga KWSP memohon kepada Jabatan Imigresen untuk menghalang mana-mana pengarah syarikat atau perkongsian firma atau pemilik perniagaan dari ke luar negara jika syarikat gagal membayar caruman seperti mana yang telah ditetapkan. Seterusnya kita melihat kepada kes yang berkaitan. Kes Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja lawan NCH Corporation, Sdn Bhd dan 7 lagi. Fakta kes ini merupakan kes rayuan perayu iaitu plaintiff di peringkat Mahkamah Session terhadap keputusan Hakim Mahkamah Session yang menolak permohonan plaintiff untuk mendapatkan penghakiman terus di bawah aturan 14 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012.
Responden pertama adalah sebuah syarikat sendirian berhad yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 dan mempunyai pekerja-pekerja yang perlu dibuat caruman KWSP. Responden kedua hingga responden ke-8 adalah pengarah-pengarah kepada responden pertama dalam tempoh tertentu antara bulan Februari 2005 hingga Disember 2012. Dalam tempoh bulan Februari 2005 hingga Disember 2012 tersebut, terdapat tunggakan bayaran caruman KWSP yang tidak dibayar oleh responden pertama untuk pekerja-pekerjanya dan jumlah keseluruhan termasuk dividen dan caj lewat bayar adalah RM92,468. Seterusnya, plaintiff telah mengemukakan notis kepada responden pertama untuk membuat pembayaran tunggakan wang caruman berkenaan melalui surat bertarikh 19/10/2012. Responden pertama telah mengambil maklum berhubungan notis pembayaran ini, tetapi melalui surat peguam responden pertama bertarikh 21/2/2013 dinyatakan bahawa bayaran insentif adalah tidak termasuk dalam definisi upah di bawah Seksyen 2 Akta KWSP 1991. Di dalam affidavit jawapan responden-responden yang lain juga dinyatakan juga bahawa insentif yang dibayar kepada pekerja-pekerja bukan merupakan upah di bawah Seksyen 2 berkenaan. Selanjutnya, pada 3/12/2013, plaintiff telah memfailkan red dan penyata tuntutan terhadap responden-responden. Isu utama yang menjadi pertikaian adalah sama ada insentif adalah termasuk di bawah definisi upah di bawah Seksyen 2 Akta KWSP 1991. Alasan penghakiman dalam kes ini berdasarkan definisi upah di bawah Seksyen 2 ini terdapat hanya 7 perkara di mana bayaran caruman KWSP dikecualikan, iaitu perenggan A hingga G. Walau bagaimanapun, bayaran insentif tidak termasuk di bawah pengecualian ini. Sehubungan itu, bayaran insentif kepada pekerja-pekerja seperti dalam kes ini adalah termasuk di bawah definisi upah yang perlu dibuat bayaran carumannya. Selain itu juga, di dalam laman sesawang KWSP ada dinyatakan dengan jelas bahawa bayaran insentif adalah bayaran yang dikenakan caruman KWSP. Ini memberi pengetahuan kepada majikan-majikan termasuk responden pertama bahawa bayaran insentif kepada pekerja perlu dibuat caruman KWSP. Walaupun dihujahkan bahawa terdapat perjanjian antara responden pertama dengan pekerja-pekerjanya bahawa bayaran insentif kepada mereka tidak akan dicarumkan. Perjanjian ini jelasnya bertentangan dengan peruntukan Akta KWSP 1991. Oleh itu, perjanjian berkenaan tidak boleh dikuatkuasakan menurut peruntukan Seksyen 24 Akta Kontrak 1950. Maka keputusan mahkamah dalam kes ini, rayuan perayu dibenarkan dan penghakiman terus di bawah aturan 14 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 terhadap responden-responden adalah diperintahkan. Responden-responden juga diperintahkan membayar kos RM3,000 kepada perayu dan kos adalah tertakluk kepada bayaran fee alokata. Seterusnya kita pergi ke kesimpulan, iaitu yang terakhir. Apa yang saya dapat simpulkan daripada topik kita pada hari ini, iaitu tentang tanggungjawab majikan dalam mencarum KWSP pekerja. Kita dapat lihat walaupun mungkin sekarang kita tak berapa nampak sebab kita tak aplikasikan lagi benda tu, tapi sebenarnya perkara yang sangat penting. Bila adanya wujudnya isu-isu bila majikan ambil duit kita, lesapkan duit kita sebagai pekerja satu hari nanti, kita tak tahu apa yang kita boleh buat. Jadi melalui topik hari ni mungkin kita tahu apa step-step yang kita boleh lakukan. Selain itu, insya-Allah satu hari nanti kita dah jadi majikan, kita kena tahu apa tanggungjawab kita, apa peranan kita sebagai majikan untuk mencarum KWSP pekerja. Berapa caruman kena peka dengan keadaan berapa arahan caruman perlu dibuat dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum.